Selamat datang dan bertemu kembali di dalam video PDPR Cikgu, dan terima kasih kerana menjadikan video PDPR ini sebagai video pembelajaran anda. Jadi untuk topik kali ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan bab 2 iaitu skala jarak dan juga luas di dalam peta topografi, iaitu yang terdapat di dalam geografi tingkatan 4. Jadi di dalam bab ini, kita akan memfokuskan berkenaan dengan jarak. Jadi yang pertama nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan jarak. Selepas itu kita akan lihat jenis-jenis jarak yang biasanya digunakan di dalam geografi. Selepas itu nanti, cikgu akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana mengira jarak yang sebenar dengan menggunakan peta topografi yang sebenar berdasarkan skala yang diberikan nanti. Mari kita mulakan. Jadi sebagai permulaan, kita akan lihat dahulu yang pertama iaitu berkenaan dengan maksud jarak. Yang kedua nanti kita akan lihat apakah jenis-jenis jarak yang biasanya digunakan di dalam geografi. Jadi kita lihat yang pertama, ini adalah maksud jarak. Jarak ialah ukuran jauh sesuatu tempat ataupun sesuatu lokasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi biasanya di dalam geografi kita akan bahagikan dua jenis jarak, iaitu yang pertama ialah jarak yang dinamakan jarak mutlak. Yang kedua pula jarak relatif. Apakah pula jarak mutlak dan jarak relatif? Jadi selepas ini kita akan lihat maksud kedua-dua jarak tersebut. Mari kita lihat. Baiklah, kita pergi jarak yang pertama iaitu jarak mutlak. Jarak mutlak ialah jarak yang menggunakan dua unit, iaitu biasanya menggunakan unit kilometer dan meter. Perlu diingatkan bahawa jarak mutlak ini adalah jarak yang tetap dan jarak ini tidak akan berubah-ubah. Jadi contoh yang pertama berdasarkan gambar yang cikgu tunjukkan ialah jarak dari Kota Semarahan ke Asajaya ialah 21 km lagi. Jadi dia menggunakan kilometer. Contoh-contoh yang lain ada di dalam gambar, contohnya Sadong Jaya ada 37 km lagi, Feri Kampung Buloh ada 47 km lagi, Sebangan 63 km, Sebuya 84 km. Jadi biasanya jarak mutlak ini kita akan jumpa di tepi-tepi jalan raya sewaktu memandu ataupun kita menggunakan kenderaan awam. Jadi ini adalah merupakan jarak mutlak. Manakala untuk jarak relatif pula, kalau kita lihat di sini, jarak relatif pula ialah jarak yang menggunakan unit yang lain, iaitu dia akan dalam bentuk kos dan juga masa. Kos dalam bentuk wang ringgit lah. Contohnya kita menggunakan pengangkutan awam, iaitu bas, taksi ataupun sebagainya, menggunakan wang ringgit untuk dijadikan ukuran perjalanan. Jadi yang ini pula, jarak ini dia sentiasa berubah-ubah. Dia tidak akan tetap. Jadi contohnya masa perjalanan menaiki bas dari Ipoh ke Kuala Lumpur ialah 3 jam. Itu ialah masa. Dan kos yang perlu ditanggung oleh penumpang ialah RM25. Jadi ini adalah maksud jarak mutlak dan juga jarak relatif. Ada perbezaannya di situ. Cikgu ulang balik. Jarak mutlak ialah kilometer dan meter. Unitnya kilometer dan meter. Manakala jarak relatif pula ialah kos dan juga masa. Jadi selepas ini cikgu akan tunjukkan, cikgu akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana kita mengira jarak yang terdapat di dalam peta topografi dengan menggunakan skala yang diberikan. Bagi mengukur jarak yang sebenar menggunakan peta topografi, terdapat beberapa alat yang kita boleh gunakan untuk mengukur jarak tersebut. Jadi, untuk jarak ini kita bahagikan kepada dua jenis, iaitu jarak yang pertama jarak lurus dan juga jarak yang kedua ialah jarak melengkung. Untuk jarak lurus, 3 alat yang kita boleh gunakan iaitu yang pertama jalur kertas, yang kedua jangka tolok dan yang ketiga ialah pembaris. Bagi jarak melengkung pula, kita akan menggunakan dua jenis alat, iaitu yang pertama jalur kertas dan juga benang putih. Bagi pengiraan jarak sebenar menggunakan peta topografi nanti, cikgu akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana menggunakan pembaris untuk mengukur jarak lurus dan juga menggunakan jalur kertas untuk mengukur jarak melengkung. Jadi selepas ini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan kedua-dua alat itu dan ditambahkan lagi dengan skala peta topografi untuk mengira jarak sebenar di dalam peta topografi tersebut. Jadi mari kita mula mengira.
Kita pergi yang pertama, iaitu kita akan lihat nanti bagaimana kita akan mengira jarak lurus dengan menggunakan peta topografi. Jadi berpandukan skala yang diberikan ini di dalam peta ini. Baiklah, peta yang cikgu gunakan ini ialah peta SPM pada tahun 2016. Jadi kita gunakan peta ini untuk kita pelajari bagaimana kita mengira jarak sebenar. Jadi katakan ini adalah skalanya, iaitu skala yang diberikan ialah 1/50,000. Jadi ingat skala ini, ini adalah skala nisbah. Manakala skala yang di bawah ini ialah skala lurus penuh. Jadi ini adalah skala pecahan wakilan dan ini adalah skala lurus penuh. Jadi skala yang diberikan ialah 1/50,000. Jadi anda kena tukar dahulu skala itu kepada skala penyata untuk memudahkan pengiraan jarak sebenar nanti. Jadi 1/50,000 ini kita tukarkan pada skala penyata, iaitu 1 cm mewakili 0.5 kilometer, sebab kita nak unitnya di dalam kilometer. Jadi ini adalah skalanya dan sekarang kita akan lihat soalannya. Soalan jarak lurus ini ialah tentukan ukuran jarak lurus Masjid Kampung Kiambang yang mempunyai rujukan grid RG 258-198 ke Jambatan Kampung Perigi RG 308-185. Jadi dengan menggunakan rujukan grid ini, kita akan tentukan titik tengah bagi kedua-dua objek yang kita nak ukur tersebut. Jadi kita tengok yang pertama, Masjid Kampung Kiambang yang mempunyai rujukan grid RG 258, iaitu dia punya garisan timurannya 258, manakala garisan utaraannya pula 198. Jadi kita cari dahulu untuk Kampung Kiambang. Kita lihat di sini di dalam peta yang juga tunjukkan di belakang ini. Jadi RG yang pertama tadi ini adalah garisan timuran, jangan lupa. Jadi 258, 25 dan 8 berada di sini. 258 lurus ke sini. Dan untuk RG yang kedua itu garisan utaraannya pula ialah berada di 198. Jadi 19 berada di sini. 198 biasanya akan di sini dan kita ikut ke sini. 198 dan cikgu dah tandakan dengan menggunakan X ini. Tandakan X dahulu. Jadi yang kedua pula ialah Jambatan Kampung Perigi yang di kedudukan RG 308 dan 185. Jadi RG 308 untuk garisan timuran, RG sini 308, 308 berada di hujung dan dia berada di garisan utaraan 185. 185 berada di tengah-tengah ini dan kita ikut ke sini dan ini ialah jambatannya. Kalau kita sudah nampak dan kita tandakan X pada jambatan itu. Jadi kita akan ukurkan jarak lurus daripada Masjid Kampung Kiambang ini ke Jambatan Kampung Perigi. Kita mulakan. Yang pertama, kita ambilkan jarum kertas tadi dan kita letakkan di kedua-dua tempat itu, seperti ini. Kalau kamu lihat di sini, seperti ini. Dan tandakan di jarum kertas itu kedua-dua tempat itu. Di hujung ini, sekejap. Di hujung ini satu. Dan di hujung ini satu lagi. Titik A, ini A ke B. Jadi ini adalah Masjid Kampung Kiambang tadi dan juga Jambatan Kampung Perigi. Jadi selepas kita sudah tandakan seperti ini, kita ambil pembaris dan kita ukur dahulu jarak di atas kertas. Jadi jarak di atas kertasnya, jarak di atas kertasnya ialah mana dia? Jarak di atas kertasnya kalau kamu lihat di sini, daripada kosong ini kita letakkan Jambatan Masjid Kampung Kiambang tadi di kosong, manakala Jambatan Kampung Perigi tadi di sini. Jadi kalau kita baca ke sini iaitu 9 perpuluhan. Kalau kita lihat lurus di sini 9,8. Jadi 9,8 kita tuliskan dahulu 9,8 cm. Itu adalah jarak di atas kertas. Jadi jarak tadi kita tuliskan di tempat kosong ini, kertas kosong tadi. Jarak di atas kertasnya adalah 98 cm. Manakala skala yang diberikan pula iaitu 1 cm mewakili 0.5 kilometer.
meter. Jadi untuk menukarkan jarak yang terdapat di dalam kertas tadi, 98 cm, kita darabkan dengan 0.5 kilometer. Jadi jawapannya ialah jarak sebenar daripada Masjid Kampung Kiambang tadi, kalau kita lihat balik, Masjid Kampung Kiambang tadi ke Jambatan Kampung Perigi tadi ialah jarak yang sebenarnya 4.9 kilometer. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan ini, iaitu tentukan ukuran jarak tadi, jarak lurus daripada Masjid Kampung Kiambang RG258198 tadi ke Jambatan Kampung Perigi RG308185 tadi ialah 4.9 kilometer. Jadi ini adalah jarak sebenar untuk jarak lurus tersebut. Jadi sekarang kita akan gunakan kedua-dua alat tadi, iaitu jalur kertas dan juga pembaris tadi, untuk mengukur jarak melengkung pula dengan menggunakan skala yang sama. Jadi mari kita lihat. Baiklah, yang seterusnya pula kita akan mengira jarak melengkung. Jadi soalannya ialah tentukan ukuran jarak melengkung jalan raya dari Simpang 3 Kampung Setia Alam yang mempunyai rujukan grid RG251228 ke Simpang 3 Taman Medan Jaya RG272259. Jadi kita tentukan dahulu titik tengah untuk kedua-dua tempat ini dengan menggunakan rujukan grid. Kalau kita lihat di sini, Simpang 3 Kampung Setia Alam iaitu RG251 itu untuk garisan timurannya. Kita cari 25, ini adalah 25. 251, kita lihat 1 di sini. So kita lihat ke atas iaitu di sini. Manakala untuk garisan utaraannya pula 228. Jadi di sini ialah 22. 22 di sini. Lepas tu 8 kiranya di atas ini. So kita ikut ke sini. So titik tengahnya ialah di tengah-tengah simpang ini. Dan kalau kita sudah dapat, kita tandakan dengan X. Untuk menandakan tempat tersebut. Jadi kita lihat yang kedua iaitu Simpang Taman Medan Jaya. Kita cari Taman Medan Jaya. Ini adalah Taman Medan Jaya. Jadi untuk rujukan gridnya pula 272 untuk garisan timuran. 27. 272 kita agakkan di sini 272. Kita ikutkan ke atas 272. Dan ini adalah simpangnya, dan dia punya garisan utaraannya pula 259. Jadi 25 di sini. 25 di sini, dan 9-nya agak-agak di tempat ataupun berdekatan dengan 26 ini. Jadi kita ikutkan ke sini dan simpangnya ialah di sini. Jadi kita tandakan dengan X. Jadi sekarang kita sudah tandakan kedua-dua tempat itu. Kalau kita lihat sekali lagi, kita lihat sekali lagi, iaitu yang pertama ialah Kampung Setia Alam di sini. Kalau kamu lihat X itu yang bersinar-sinar itu, dan yang seterusnya ialah di sini. Jadi kita ikut jalan raya yang warna merah ini, ikutkan ke atas dan sampai ke sini, dan kita akan dapatkan dahulu ukuran di atas kertas dahulu dengan menggunakan jalur kertas. Jadi kita mulakan sekarang. Bagi mengira jarak melengkung ini, kita perlu tukarkan garisan yang melengkung ini kepada garisan lurus. Jadi untuk menukarkan garisan melengkung tadi kepada garisan lurus, kita kena gunakan jalur kertas. Untuk permulaan pengiraan tersebut, kita kena mulakan seperti ini, di mana kita kena tandakan garisan permulaan untuk kita mula untuk mengukur. Jadi kita lihat yang ini, kita mulakan daripada Kampung Setia Alam, iaitu simpangnya tadi, kita tandakan dengan satu garisan permulaan. Selepas itu, kita akan ikut jalan raya ini sehingga simpang Taman Medan Jaya. Jadi caranya ialah kita mulakan seperti ini. Kita selarikan jalur kertas ini kepada jalan raya seperti ini. Jadi apabila jalan raya sudah putus, jalan raya ini sudah putus, kita tandakan di manakah garisan tersebut terputus seperti ini. Jadi kita ikut titik tadi, kita ikut titik tadi sehingga jalan raya tersebut putus lagi. Seperti ini, nampak? Kalau kita tidak, okey, seperti ini. Coba kita tandakan ini dan kita ikut lagi sehingga jalan raya itu selari dengan jalur kertas. So di sini. Selepas itu yang seterusnya seperti ini. Jadi cukup percepatkan video ini untuk keselesaan Anda semua.
Baiklah, kita sudah sampai ke simpang Taman Medan Jaya. Jadi ini adalah daripada garisan yang melengkung tadi, kita sudah tukarkan kepada satu garisan lurus ini. Jadi berdasarkan garisan lurus tadi, apabila kita sudah dapat, kita ambil pembaris. Jadi ambil pembaris dan letakkan di atas pembaris seperti ini. Coba kita mulakan dari kosong dan kita baca ukuran di atas kertasnya. So tidak nampak, so kita lihat di sini. Jadi ukurannya ialah 7.7. Kalau kita lihat di sini ialah 7.7. Jadi ini adalah jarak di atas kertasnya, iaitu 7.7 cm. Ukuran di atas kertas 7.7 cm daripada Kampung Setia Alam tadi, simpangnya, sehingga simpang Taman Medan Jaya tadi. Jadi iaitu 7.7 cm. Sekarang kita akan tukarkan 7.7 cm ini dengan menggunakan skala tadi, skala ini, untuk mendapatkan jarak yang sebenar. Jadi kita akan tuliskan di atas satu kertas kosong untuk memudahkan pengiraan. Baiklah, daripada jarak yang kita ukur tadi di atas kertas, sekarang kita tukarkan jarak tersebut kepada jarak yang sebenar. Jadi kita tuliskan skala yang digunakan tadi, iaitu skalanya 1 cm mewakili 0.5 km. Jadi ini adalah skala yang diberikan. Manakala jarak di atas kertas tadi yang kita sudah dapat ukur tadi, iaitu 7.7 cm. Dan kita tukarkan 7.7 cm tadi dengan menggunakan skala ini supaya kita boleh dapat jarak yang sebenar. Jadi caranya ialah kita darabkan dengan 0.5 km. Jadi jawapannya ialah 3.85 km. Jadi ini adalah jarak untuk simpang 3 Kampung Setia Alam tadi ke simpang 3 Taman Medan Jaya. Ukuran di atas kertasnya 7.7 cm, manakala skala yang diberikan ialah 0.5 km. Kita darabkan dan ini adalah ukuran yang sebenarnya jarak melengkung tersebut, 3.85 km. Jadi itu adalah cara untuk kita mengira jarak lurus dan juga jarak melengkung dengan menggunakan dua alat sahaja, iaitu pembaris dan juga jalur kertas. Jadi itulah tadi berkenaan dengan pembelajaran topik jarak. Kita lihat balik apa yang kita sudah belajar di dalam topik ini, yaitu yang pertama tadi kita sudah melihat berkenaan dengan definisi jarak ataupun maksud jarak itu sendiri. Lepas itu yang kedua, kita lihat berkenaan dengan dua jenis jarak yang kita biasanya gunakan di dalam geografi, yaitu yang pertama jarak mutlak dan yang kedua ialah jarak relatif. Kita sudah lihat juga maksud-maksud jarak tersebut. Yang ketiga, kita lihat alat-alat yang kita gunakan di dalam mengira jarak lurus ataupun jarak melengkung di dalam peta topografi, dan kita aplikasikan dua jenis alat yang kita gunakan untuk mengira jarak sebenar di dalam peta topografi dengan menggunakan skala tadi, iaitu kita gunakan pembaris dan juga jalur kertas. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di video pembelajaran yang seterusnya, sentiasa teruskan belajar dan jangan putus asa. Okey? Bye-bye.